saya telah berkongsi slide saya yang saya akan gunakan pada petang ini. Hopefully semua pelajar telah review ya. Sebab di dalam sana di dalam slide berkenaan ada tarikh-tarikh penting yang semua pelajar kena alert. Because of this semester is very short semester. Next week kita dah masuk April and then kelas kita akan berakhir pada bulan Jun. Itu belum tolak lagi cuti perayaan Hari Raya, Wesak Day, Good Friday, apa lagi gawai, sambutan gawai dan cuti-cuti lain. Seterusnya, of course, this semester is a very short semester. So, semua pelajar memang akan pack dengan jadual-jadual perkuliahan yang lain. Jadi, hopefully everything goes well. Jadi masuk kelas saya, don't worry too much because of kita banyak buat consideration as long as everyone give your commitment. Okay, commitment especially towards your assignment, our project khas and then juga carnival co-curriculum akan datang. Jadi saya akan terus masukkan pada kelas hari ini. Ada 2 session. Satu session saya akan buat a very brief apa yang you all kena buat this semester dalam kelas kita. And then yang kedua saya akan serahkan kepada ketua kelas dan juga penolong ketua kelas untuk kita membuat gerak kerja dan pasukan bagi pelaksanaan projek khas kita ya. Jadi dalam tempoh masa yang sama, feel free everybody boleh tag saya kalau tak faham because of we have 3 assignment, 2 big assignment and then satu lagi assignment individu. InsyaAllah if you can fulfill all these assignment yang very santai, yang you all kena kaitkan dengan elemen pengajaran saya dalam kelas ini, then everybody boleh lulus dengan baik dan cemerlang. Okay? Jadi kehadiran kat kelas memang jaga. Alhamdulillah. Minggu yang kedua kuliah ni semua datang full 100% for my class. Right? Okay. Tahniah untuk semua. Jadi saya akan share saya punya slide. Alright. So kalau tak faham boleh angkat tangan ya, nanti takut tak jelas. Okay, sekarang boleh nampak slide saya ya? Boleh, Madam. Boleh ya? Boleh. Kalau suara saya terputus-putus dan sebagainya, so please ya. Okay. Refreshment ini saya akan buat pada minggu depan untuk saya guide you all ya. Alright. Okay, aktiviti seterusnya untuk kelas kita saya akan terangkan berkenaan dengan peraturan dan syarat yang perlu dipatuhi dalam kelas kita. Yang ni saya telah terangkan pada minggu lepas. Saya just mengingatkan sahaja kepada semua bahawa kehadiran kelas perlu 80% ke atas untuk membolehkan anda lulus lah ya. Jadi biasanya yang kedua tu saya based on situation lah ya. Dan reason yang munasabah. Okey, seterusnya saya perlu ingatkan kepada pelajar
Sebarang rakaman gambar atau video hanya boleh dilakukan untuk tujuan pembelajaran sahaja. Sebab itu, bila saya berkongsi borang biodata pelajar yang akan dimasukkan dalam drive, link yang disediakan oleh Olivia tadi, saya mohon jangan disalahguna semua maklumat tersebut. Okey, kalau saya dapati ada maklumat tersebut disalahguna, okey, kita tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan dari segi tata tertib pelajar. Alright? Okey, kehadiran ke projek khas adalah wajib. Jika tidak hadir, akan hilang automatik 40% daripada 100% markah yang memungkinkan anda gagal untuk subjek ini. Jadi penglibatan aktif perlu dalam semua aktiviti seperti yang diarahkan bagi membantu anda mendapat markah bagi elemen yang dinilai. Right? Okey, yang ini saya telah terangkan pada minggu lepas. Jadi ini adalah perkara 1 hingga 7 adalah yang kita akan masukkan elemen ni dalam kelas kita. Pada minggu depan, insya-Allah saya akan buat sebelum saya berkongsi dengan slide saya slide pengajaran saya pada kuliah yang ketiga nanti, kita akan cuba buat very simple personality test untuk you all dan seterusnya di dalam kelas tu nanti. Minggu depan saya akan berkongsi dengan you all bagaimana mengenal diri, bagaimana kita tahu tentang kelemahan kekuatan diri, ya. Dekat situ nanti you all akan apply ya di dalam assignment maupun kehidupan as a student ataupun as a human lah ya, di luar ya. Jadi ini adalah elemen-elemen yang akan saya kongsikan bersama semua ya. Alright, yang ini saya telah kongsikan sebelum ini. Yang ini adalah komponen penilaian markah kepada semua. Saya dah maklumkan markah lulus C 45. Tapi kalau you all dapat C, tak cantik lah pointer nanti. Paling-paling cokiang pun dapat B ya. Tapi kalau cantik lagi dapat A ataupun A plus lah. Okey, begitulah. Okey, seterusnya ini yang saya nyatakan kepada, saya kongsikan di dalam dokumen di dalam grup WhatsApp pada pagi tadi. Borang biodata tarikh akhir untuk menghantar borang berkenaan ialah pada 8 April. Pada minggu, bukan 8 April, 6 April, minggu depan. Okey? Saya tak nak gambar selfie dan sebagainya. Saya nak gambar pasport dekat situ, gambar yang official ya. Di situ, saya tak nak ada gambar-gambar selfie. And then make sure di dalam borang berkenaan masukkan nama dan juga alamat LinkedIn. LinkedIn ni adalah keperluan oleh Unimas ya, sebab kita nak bantu pelajar habisnya you all pengajian di Unimas dalam masa 3, 4, 5 tahun di Unimas, dan you all boleh ya boleh mendapat peluang-peluang pekerjaan ya. Sebab tu kita perlukan mulai semester ini, setiap semester lepas lah, setiap pelajar mesti mempunyai akaun LinkedIn. Right? Okay. Yang tu nanti nak buat resume, nak hantar resume, nak dapatkan peluang-peluang pekerjaan, temu duga, maklumat dan sebagainya. Once you all ada email berkenaan, then insyaAllah banyak membantu. Alright, so pastikan hantar borang biodata berkenaan. Kemudian untuk borang logbook, logbook dan refleksi projek khas, ini dua benda yang berbeza ya. Logbook dan refleksi projek khas.
Dua ni mengambil 20 markah. Borang logbook dan juga refleksi projek khas. Saya telah menghantar logbook untuk refleksi projek khas. Betul? Betul tak? Tak ada orang jawab ni, saya bercakap seorang ke? Betul, Madam. Betul. Okey. So, semua. Okey, dengar sekali lagi ya. Semua kena take note. Borang logbook LinkedIn. Saya namakan borang logbook LinkedIn. Dan juga logbook refleksi / projek khas akan diberi markah 20 markah di sini. 10 markah, 10 markah. Dan wajib dihantar oleh semua pelajar. Wajib dihantar oleh semua pelajar. Please take note, saya nak terangkan dulu logbook refleksi projek khas. Okey. Pertama sekali, saya minta every week, every week, sekejap ya, pelajar perlu membuat refleksi di sini. Okey? Apa yang perlu diisi di sini? Sebentar ya. Saya cuba buka sekejap. Apa yang perlu diisi di sini? Di dalam logbook projek khas berkenaan, pelajar perlu mengisi catatan setiap kali perjumpaan, berkumpulan. Berkumpulan macam ini ataupun kumpulan-kumpulan kecil nanti atau aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan projek khas yang dijalankan. Logbook pelajar perlu dihantar kepada saya di akhir semester. Jadi nanti you all buka format logbook berkenaan, dia ada tarikh. Jadi you all dah kena mula buat daripada minggu pertama. Maksudnya pada 23 hari bulan Mac, apa aktiviti yang dibuat? Apa peranan anda di situ? Sebagai pelajar, saya dilantik untuk mengambil gambar. Saya dilantik menjadi ketua kelas, menjadi penolong ketua kelas. Saya membantu Puan Sabtuya untuk apa hari itu? Untuk menjadi lead, macam hari ini, Syamil bolehlah letak situ. Menjadi lead untuk membuat refreshment. Apa peranan anda juga letak di situ. And then refleksi dan kaitan dengan pembelajaran. Pada hari ini, kami berkongsi tentang aktiviti refreshment. Jadi saya rasa seronok ke tak seronok ke, paksa rela ke letak situ. Hari ini apa yang kami perolehi, apa yang saya dapat ialah saya rasa dapat ilmu yang baru. Saya dapat kawan yang baru. Contohnya, itu adalah refleksi di situ. Itu adalah logbook, projek khas yang perlu pelajar buat pada setiap minggu, setiap kali perjumpaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah catatan ya, ataupun refleksi yang you all buat setiap kali ada perbincangan secara berkumpulan ataupun kumpulan-kumpulan kecil, sama ada menggunakan Zoom ke, menggunakan online ni ataupun menggunakan perbincangan menggunakan WhatsApp group dan sebagainya, berkaitan dengan perbincangan projek khas yang you all nak buat, yang you all diberi tanggungjawab ya, keperanan. Saya merupakan jawatan kuasa publicity
pada hari ini diadakan perbincangan bersama ahli jawatan berkuasa kami. Saya selaku setiausaha berbincang untuk menyediakan kertas kerja untuk proposal kami untuk projek khas yang kami akan adakan. Itu adalah logbook projek khas ataupun refleksi diri tadi. Yang mana saya nak setiap pelajar isi pada setiap minggu kelas berjalan dan juga apa sahaja perbincangan, perjumpaan you all dalam melaksanakan projek khas. Sehinggalah projek khas lengkap nanti. Faham? Clear? Clear di sini? Clear. Okey, kalau tak faham nanti boleh message saya lagi. Itu adalah logbook refleksi projek khas. Kemudian, tugasan yang kedua, yang ambil markah 10 markah juga di sini, ialah borang logbook LinkedIn. Yang ni dengar ya. Dengar betul-betul. Jangan salah sebab yang ni saya tak ada catat apa-apa. Yang ni you all sendiri kena faham ya. Refleksi atau refleksi atau bukan ni bukan ni refleksi ya. Sekejap. Logbook sebenarnya ni logbook refleksi, silap saya tadi ya. Nanti betulkan ya. Logbook refleksi LinkedIn. Okey, dengar ya, dengar betul-betul. Yang ni dibuat sekali sahaja selepas you all menyiapkan projek khas. Yang ni sekali sahaja selepas siap projek khas. Jadi yang ni kena buat macam esei lah. Kena buat macam esei. You all berkongsi tentang refleksi apa yang you all dapat semasa dan setelah menjalankan projek khas. Cuba kaitkan ya. Untuk kedua-dua ni cuba kaitkan dengan konten ataupun kandungan yang saya kongsikan dalam subjek Me Within Me. Jadi yang ni dibuat di akhir nanti selepas projek khas berjaya dilaksanakan. Yang ini logbook refleksi ni okey. Ini buat setiap minggu dan setiap kali ada apa-apa perbincangan untuk projek khas. Okey? Boleh faham? Boleh faham semua? Boleh. Alright. Okay. So, ini dah selesai. Saya dah hantar. Ini dah selesai. Okay. Kita masuk kepada penubuhan jawatan kuasa. Ini sebenarnya sebagai panduan sahaja. Okay. Ini adalah panduan sahaja. Kadang-kadang apabila kita telah melaksanakan ataupun sebelum kita melaksanakan apa-apa saja terutama sekali projek khas kita ya. Jadi di sini adalah panduan sahaja. Kadang-kadang dia tidaklah terlalu tepat di situ. Sebab bila kita nak menjalankan sesuatu program ya, projek khas tu program lah sebenarnya. Di situlah kita akan lalui pelbagai fasa ya. Ada dia up, ada down, ada masa kita marah, ada masa kita penat, ada masa kita letih, ada masa kita speechless, ada masa kita blur dan sebagainya.
Jadi apa sahaja yang saya kongsikan dalam slide ini adalah sebagai panduan, termasuklah satu slide yang saya kongsikan bagaimana nak mengendalikan mesyuarat. Alright? Okey, itu panduan supaya nanti you all boleh tengok macam mana apa persediaan dan sebagainya. Jadi untuk bab ini saya akan serahkan kepada ketua kelas dan penolong ketua kelas nanti untuk handle part ini. Okey. Jadi kita kena membentuk jawatan kuasa bagi tujuan pelaksanaan program ataupun projek khas yang kita kena buat pada semester ini ya. Okey, dekat sini saya tak nak baca banyak-banyak. Ini jawatan kuasa yang tertinggi lah. Kita ada pengarah, timbalan pengarah. Biasanya kalau semester lepas, okey, semester lepas memang kalau pengarah, ketua kelas tu biasa dia jadi pengarah, timbalan pengarah pun sama. Tetapi it's up to you all dalam kelas ni. Saya sangat fleksibel. Sebab apa? Mungkin ada yang you all rasa lebih bagus jadi pengarah untuk program yang you all akan decide dalam minggu ni, dalam hari ni kita kena decide and then kita akan bawa perbincangan. Jangan risau, saya akan guide you all juga. Tapi of course you all kena ada inisiatif dan komitmen untuk merancang, menyediakan kertas kerja dan sebagainya yang saya akan guide. Jadi jangan rasa bimbang, jangan rasa susah hati apabila memegang apa-apa tanggungjawab tu nantilah ya. Okey. So kita ada setiausaha. So yang di sini saya mengharapkan ya dia sekurang-kurangnya ada dua lah. Ada dua sebab saya kena ambil kira takut nanti tiba-tiba pelajar dia it's up to you all juga ada masalah ke dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya kita ada dua setiausaha. Tengok kesesuaian nanti ya. Alright. And then kita ada jawatan, ini adalah skop tugas. Okay. Biasa saya akan deal bersama pengarah dengan SU dan semua AJK. Sebab tu bila saya minta nama tadi, nama dalam grup saya save awal dan kemudian nanti diberi senarai nama kepada saya siapa jawatan kuasa siapa yang terlibat dan sebagainya ya. Jadi pengarah ya tugas dia berhubung dengan saya secara langsung mengenai keperluan kuliah serta kawan-kawan dekat sini ya menjadi ketua memantau kehadiran rakan-rakan ke kuliah ya, mengetuai mesyuarat serta perbincangan, okey. Termasuk projek khas dan sebagainya, mengetuai mesyuarat serta perbincangan mengikut keperluan semasa, mempunyai kuasa untuk membuat keputusan. Tetapi kalau diberi kuasa pun kena berbincang dengan rakan-rakan yang lain. Timbalan pengarah kita kena faham ya, dia memudah cara tugas pengarah ya. Yang ni kita kena boleh baca. Setiausaha pun sama nanti. Setiausaha nanti dia akan menyediakan kertas kerja hari kurikulum dan projek khas ya, membuat laporan ya. Okey. Kertas kerja projek khas ya. Dan tapi format format kertas kerja, apa semua tu semua ada dekat saya. Format kertas kerja, format pelaporan, semua ada dekat saya. Saya boleh bagi contoh pun yang saya mengajar semester lepas untuk you all buat macam mana. Okay? Jadi don't worry sebab kita dah ada platform, kita ada format, kita dah ada contoh. Yang tahun lepas you all cuma kena buat amendment sesuai dengan projek yang you all nak laksanakan nanti. Jangan tiru kalau di semester you all repeat buat benda yang sama macam yang kelas saya sebelum ni nanti you all tak ada markah. Yang tu kita tak nak. Jadi kena ada amendment. Apa yang saya kongsi you all nak tengok sebagai panduan sahaja. Okay? Dia kena ada
me within me yang kelas ni dia kena ada something yang different daripada kelas sebelumnya. Program yang similar mungkin tetapi different pelaksanaannya ataupun kaedahnya ataupun pengisiannya. Kalau dia sama je macam tu nanti tak ada markah. Hilang 40 markah pun susah juga. Okey, yang ini bendahari. Bendahari perlu melihat keperluan bajet ya. Untuk projek kita, bajet tidak melebihi RM2,000. Tujuan bajet apa? Contoh kalau kita nak buat program webinar. Webinar motivasi ke apa contohnya lah yang ada related dengan potensi diri. Kita nak jemput penceramah. Jadi 2 jam program kita nak bayar dia dalam 200 ke macam tu. Itu kerja bendahari kena buat bajet. Kemudian untuk para peserta mungkin kita nak bagi something mungkin ada pertandingan ke dan sebagainya, so kita nak bagi cenderahati. Sebab sekarang ni dibenarkan buat secara fizikal ataupun secara atas talian. Jadi kalau kita pergi ke organisasi tu contohnya sekolah. Mungkin kita nak berikan cenderahati kepada pihak sekolah, kepada pelajar-pelajar ataupun organisasi berkenaan, itu kerja bendahari untuk kira bajet dan sebagainya dan tidak melebihi RM2,000. Katakan you all perlu bergerak ya, nak naik bas dan sebagainya, jadi perlu makan, okey? Dekat situ kena berbincang dengan saya untuk urusan tempahan menggunakan purchase order ni, PO ni mesti melalui PPP. Dia ada proses-proses kewangan. Okey? Jadi yang ni pun kalau kita ada beli menggunakan duit sendiri, kena simpan resit dan sebagainya. Itu tugas bendahari. And then lantikan ahli jawatan kuasa. Ini adalah contoh sahaja. Tapi boleh buat jawatan kuasa lain ya. Contohnya AJK aktiviti dan latihan, apa pengisian program dan sebagainya, publicity dan media, nak buat poster, nak buat e-bahan, nak buat link, link untuk meeting, link untuk seminar dan sebagainya, webinar dan sebagainya kena buat. And then AJK protokol dan perhubungan ya, ini banyaklah nak uruskan apa kalau kita buat secara fizikal, kena ada yang uruskan cenderahati apa semua tu lah. Okey, protokol nak jemput siapa, okey nak berhubung dengan pihak agensi ataupun organisasi berkenaan, okey. And then AJK teknikal, logistik dan keselamatan, ini termasuk pengangkutan, teknikal dan AJK tugas-tugas khas. Jadi di sini dalam ni you all boleh baca ya, boleh baca apa yang saya masukkan. Kemudian sebab saya tak nak sentuh banyak-banyak ya. Boleh dibaca, kalau tak faham boleh tanya dengan saya ya. Contoh kat sini protokol dan perhubungan menghubungi penceramah jemputan atau agensi ya. Ini teknikal, okey. And then ini tugas-tugas khas. Contohnya macam ni lah, membantu urusan tempahan cenderahati, membantu tugasan ketua jawatan kuasa, urusan yang diarahkan dari masa ke masa, alright. Okay, ini cadangan saya sahaja tapi nanti you all discuss dalam kumpulan ini kerana penilaian you all sudah bermula daripada minggu pertama kelas kita. Sebab tu di tangan saya sentiasa ada kertas. Saya sentiasa tanya, siapa tu? Siapa yang jawab tu? Siapa tu? Dan sebagainya ya. Jadi sebab kita tidak berjumpa, kita berjumpa di alam maya ni. Jadi saya tidak, jadi dia sangat sukar untuk kita meniaga sebagainya. Tapi itu mungkin kaedah saya, so saya akan buat catatan. Sebab saya sendiri pun kena buat refleksi dan sebagainya ya. Jadi ini adalah cadangan sahaja. Okey.
ambil perhatian sebelum saya serahkan kepada ketua kelas dan penolong ketua kelas ataupun pengarah, timbalan pengarah ni. Tugasan pertama projek khas melibatkan semua pelajar. Perlu membuat satu projek khas yang mempunyai impak tinggi berkaitan dengan subjek kita. Subjek kita ni, bagaimana kita nak menyerlahkan potensi diri, bakat diri. Dalam tu ada elemen-elemen motivasi, elemen bakat, elemen kepimpinan di situ ya. Jadi kena masukkan kaedah pelaksanaan sama ada bersemuka secara fizikal, webinar, video, idea kreatif dan lain-lain. Tugas ini 40 markah dan wajib. Inilah tugas yang wajib yang you all kena buat. Dan pastikan pelajar-pelajar, okey, kita ada AJK, media dan sebagainya, teknikal dan sebagainya. Setiap perbincangan dirakam ataupun ambil gambar sebagai bukti ya, you all mengadakan perbincangan. Yang kedua, setiap link ataupun informasi dan sebagainya tu kena record, kena simpan. Okey, kalau boleh semasa berbincang dan sebagainya, ambillah snapshot gambar dan sebagainya ya. Sebab to the end nanti untuk kelas ni saya nak dibuat satu montaj. Sebab tu you all tengok setiap minggu saya kata ambil gambar. Minggu 1, minggu 2 dan sebagainya. Okey. Jadi untuk minggu ketiga jika kita dah ada AJK Media nanti tugasnya di situ juga. Bukan setakat projek khas tetapi di dalam kelas. Semasa saya mengajar, semasa ada discussion, you all ya, semasa kawan present ke dan sebagainya, you all dah ada bukti, ada gambar dan sebagainya. Alright? Okay, untuk projek khas ini, perkara pertama yang perlu dilakukan mesti menyediakan kertas kerja projek khas. Jadi hari ini setelah kita bincang pembahagian kumpulan, saya mohon untuk dilontarkan idea apa projek khas ataupun program yang you all nak buat. Okey? Jadi di sini diskusi akan berterusan setiap kali perjumpaan plus dengan bahan atau pengajaran yang saya akan kongsikan. Mungkin 30 minit, 40 minit pertama saya akan mengajar. Kemudian saya akan buka kelas kepada diskusi berkaitan dengan projek khas kita dan progresnya. Jadi setiap individu kena terlibat, okey? Jadi kertas kerja ni perlu disediakan, format ada pada saya. Siapa jadi SU nanti, saya akan serahkan kepada pengarah, timbalan pengarah dan SU. Okey, yang jawatankuasa tertinggi untuk melihat format berkenaan, okey. Jadi, kertas kerja mestilah disemak oleh saya, ditandatangan dan diulas oleh saya. Saya tengok betul ke tak dan sebagainya. Disokong oleh penyelaras ni. Penyelaras ialah pensyarah di FSKPM. Okey. Dan diluluskan oleh pengarah. Prof. Dr. Faizal, PPP. Kalau dia tak luluskan, projek kita tak boleh jalan. Kalau dia kata paperwork ni kena dibaiki, kena ditukar, diubah dan sebagainya, kita kena buat. Okey? Sila ambil perhatian. Tarikh pembentangan kertas kerja pada 13 dan 14 April. Di mana setiap Subtras Co-Curriculum akan menghantar 2 orang wakil untuk membentangkan kertas kerja yang you all buat dalam bentuk PowerPoint. You all kena buat 2 untuk pembentangan, kena buat dalam bentuk PowerPoint. Okey, nak bentang kepada jawatan kuasa nanti. Jadi sekarang ni 30 hari bulan, lebih kurang seminggu lebih. Lebih kurang 2 minggu. Kita kena get ready.
kertas kerja ni. Okey, lebih kurang 1, 2, 9. Lebih kurang seminggu sahaja kita kena get ready kertas kerja berkenaan. Okey? Jadi giliran untuk pembentangan tu jadual dia akan dinyatakan oleh pihak PPP nanti. Alright? Tarikh akhir pembelian peralatan untuk projek khas dan tempahan bas kalau perlu bergerak ke tempat berkenaan ya, ialah sebelum 29 April. Tapi sebab saya difahamkan ramai yang masih online, berada di rumah masing-masing ya. Jadi fortunately saya rasa program kita akan berjalan secara atas talian kecuali ada pelajar-pelajar di Kuching. Kalau nak buat di Kuching ya, kita tengok nanti macam mana. Jadi tarikh projek khas, ini tarikh pelaksanaan sama ada secara bersemuka atau secara atas talian ialah pada 21 dan 22 Mei. Dia satu hari je ya, kita kena pilih tarikh 21 atau 22 Mei. Ini Jun tak silap saya. Sekejap ya, saya double check sekejap ya. Jun rasanya. Maafkan saya kalau saya silap, saya check balik ya. Sekejap. Tarikh penting ni. Takut saya silap. Oh, bulan Mei. Betul bulan Mei juga. Okey, betul. Tarikh untuk kita buat projek khas ialah pada 21 atau 22 atau 28 atau 29 Mei. Ini tarikhnya. Kena pilih satu je. Sekali je buat Okey. Antara cadangan tema projek yang dapat dijalankan, okey, tanggungjawab pendidikan ni buat dekat sekolah contohnya, pembangunan komuniti, banyaklah dekat sini, masyarakat, even dekat jabatan-jabatan lain pun boleh buat. Boleh buat program, boleh buat aktiviti ya. Dekat sekolah boleh, dekat JPAM boleh, dekat rumah kanak-kanak boleh, dekat rumah orang tua boleh. Dekat mana lagi? Dekat agensi-agensi lain boleh. Yang tu nanti you all sendiri akan fikirkan ya. Okey. Ini adalah sasaran yang dicadangkan. Kita buat warga mas ke, OKU ke, anak yatim gelangangan, fakir, miskin, orasi, pedalaman, ibu tunggal ya. Kemudian pelajar sekolah dan lain-lain. Okey. Pembentangan kertas kerja ni wajib disemak dan ditandatangan ya. Hendaklah dibentangkan, hendaklah dibentangkan dalam sesi pembentangan yang saya nyatakan tadi pada 13 ataupun 14 April. Dibentangkan sendiri oleh sekurang-kurangnya 2 orang wakil pelajar setiap satras. Menggunakan PowerPoint dan berpakaian formal. Biasanya pengarah dan SU ataupun timbalan pengarah ya, dan pengarah yang akan hadir untuk membentangkan kertas kerja. Okey. Jadi panel pembentangan akan terus memberi ulasan di kertas kerja ketika pembentangan dan diserah kembali kepada you all untuk dibaiki nanti. Okey, yang ini tak apa, saya akan bantu nanti. Alright, ini surat kepada pihak luar. Saya dah ada contoh, okey. Tapi surat-surat mesti melalui Pusat Pembangunan Pelajar. Guna letterhead mereka dan ditandatangan oleh pengarah ya, PPP. Jadi sebelum dihantar saya akan semak terlebih dahulu dan surat mestilah dihantar dalam tempoh 7 hari bekerja sebelum melaksanakan program. Okey? Ini adalah dokumen-dokumen lain kalau kita perlu meminjam peralatan ya. Contohnya LCD, projektor dan sebagainya. Yang ni biasanya bila kita buat kerja projek khas ataupun program secara fizikal ya. Okey, permohonan sijil penyertaan untuk maklumat semua.
kita akan pihak PPP memang dah ada sijil yang standard untuk diberikan kepada organisasi dan juga para peserta. Jadi perlu memohon dan menyatakan berapa ya. Dia tertakluk kepada berapa target kita, berapa orang yang kita nak buat nanti untuk program kita ya. And then ini tugasan yang pertama tadi. Tugasan yang kedua, ini tarikh festival co-curriculum kita ialah pada 18 Jun. Melibatkan semua pelajar. Yang ini akan dimaklumkan dari masa ke semasa nanti. Apa aktiviti yang kita kena sediakan untuk tujuan festival ni. Yang ini adalah tugasan ketiga. Refleksi yang saya nyatakan tadi. Refleksi pertama, LinkedIn. Yang ini sekali saja. Sekali selepas projek khas dilaksanakan. Yang ini setiap minggu selepas kelas dan perjumpaan kumpulan kecil ataupun jawatan kuasa ataupun mesyuarat ataupun perbincangan. Alright? Yang ni saya dah hantar dokumen ya. So dan last kali ialah tugasan individu. Tugasan individu, jurnal refleksi diri, Golden Words Meet Within Me. Yang ni melibatkan yang ni tugasan individu untuk kelas kita. Tarikh hantar 22 Jun. Yang ini untuk jurnal refleksi diri Golden Words Me Within Me ni, apa yang saya nak pelajar-pelajar buat ialah pelajar hasilkan, dengar hasilkan satu video pendek video pendek berkaitan video pendek ni, durasi dia tak lama. Hasilkan satu video pendek sahaja. Ini yang jurnal refleksi diri berkaitan dengan Golden Words Me Within Me. Video pendek ni dia boleh pelbagai. Contohnya Golden words awak apa? Contoh, saya bagi contoh, saya orang emas. Kita buatlah video pendek, orang emas ni dia sangat berdisiplin, bercita-cita tinggi. Kenapa you all menggambarkan diri you all sebagai orang emas? Bercita-cita tinggi, ada ciri-ciri kepimpinan dan sebagainya. Ataupun hasilkan apa-apa saja satu video pendek yang memberi inspirasi. Yang memberi inspirasi sama ada kepada diri you sendiri ataupun orang lain. Yang ni boleh tanya dengan saya ya. Yang ni duration dia paling lama maksima ya. Saya letak maksima 5 minit je. Dekat sini, hai, saya Sabtuya. Saya pelajar Me Within Me semester 2 2021-2022. Hari ini saya ingin berkongsi tentang Golden Words Me Within Me. Hari ini saya nak berkongsi tentang satu apa motivation atau apa kata-kata miracle untuk you. Ataupun ada pelajar dia pilih nombor 1. Dia kata kenapa dia pilih nombor 1? Nombor 1 menggambarkan diri dia apa. Ataupun you boleh dalam video pendek tu you boleh cipta video, boleh cipta nyanyian ke, boleh cipta kata-kata motivasi ke, ataupun you all boleh hasilkan aku sebatang pen.
My golden words saya, golden words me within me saya ialah aku sebatang pensel. Kenapa aku sebatang pensel? Contohnya macam tu. You all create lah dekat situ. Ataupun masa itu emas. Kenapa you rasa golden words me within me you adalah masa itu emas? So yang ni sangat fleksibel. Buat something yang memberi inspirasi, memberi motivational, yang menggambarkan diri you. Itu yang saya nak untuk tugasan individu jurnal refleksi diri ni. Tarikh hantar 22 Jun 2022. Okay? So kaedah dia idea kreatif. Saya nak satu video pendek sahaja. Okay? Original idea daripada you all sendiri ya. Okay, kalau you nak tanya saya apa golden words me, within me saya, think big, legacy, and limited edition of Sabdi Terminal Kalbu. Mind Soul Terminal Kalbu. Kenapa saya memilih itu? Dan saya ceritakan. Yang tu yang saya nak you all buat. Ya? Alright. Okay. So, itu saja daripada saya untuk satu pada kelas pada petang ni. So, okay semua? Okay kah? Bagi thumbs sikit. Okay. Okay. Kesian. Okay. Okay, madam. Ya, ya. Oh, tak teruk sangat ke saya punya assignment? Tak, madam. Okay kan? Dia santai Okay. saja, relax saja. Okay. Assignment 4 saya tu, you all buat apa pun, as long as dia tidak lari menyentuh isu-isu sensitif dan sebagainya, then buatlah. Assignment project khas akan never call you, relax dulu. Tunggu arahan dari masa ke semasa. Sekarang ni fokus project khas, fleksi, kemudian refleksi, projek khas je. Yang LinkedIn tu dah habis projek nanti baru you all buat. Jadi sekarang ni ada dua benda je kita fokus. Setiap minggu jangan tangguh-tangguh kerja. Hari ni sampai hari Jumaat buat refleksi untuk logbook yang satu tu, yang projek khas tu. And then at the same time untuk group you all discuss untuk projek khas. Okay? Itu je buat dulu masa ni. Masuk bulan 6 nanti, barulah you all fikir nak buat assignment 4 saya tadi dengan refleksi LinkedIn. Kemudian settle. So, jangan susahkan diri dulu fikir yang bukan-bukan ya. Banyak lagi subjek-subjek you all lain yang kena fikir. Right, so Olivia dan Fai, are you ready? Bagi saya ni, rest tangan dulu. Fai dan Olivia. Fai mana Fai? Fai, betul ke Fai? Betul ke saya panggil Fai? Ada ke Fai? Madam, ada. Betul, madam. Okay, so tadi Fai dengan Olivia ada buat discussion? Ada, madam. Ada, alright. Okay, so saya serahkan kepada awak berdua. Okay, semua pelajar kalau tak jelas, kalau tak faham, tag saya. Kalau saya lambat balas, saya akan reply lambat sikit lah. Jadi please ya, kalau tak tahu tanya. Kalau ada masalah nak buat apa-apa tanya. Kalau rasa tak selesa, sebab tak boleh cope dengan jawatan kuasa, bincang dengan ketua nanti. Nanti ketua bincang dengan saya and then kita atur balik. Saya nak kelas ni walaupun tidak bersemuka tapi you all ada satu kerjasama, ada satu komitmen. Jangan kita menumpang saja, jangan kita diam saja. Sebab saya tahu setiap individu dia ada kekuatan dia ada kelemahan dia. Dia mungkin diam tapi dia boleh buat kerja. Dia mungkin tak pandai bercakap dan sebagainya tapi dia boleh menyumbang dari bentuk lain. Jadi kepelbagaian itu yang ada dalam diri individu itu satu yang sangat unik.
Ya? Alright, saya serahkan sekarang ya kepada Olivia. Saya dah stop sharing saya tadi kan. So, silakan. Okay, madam. Kalau ada slide yang you nak share, okey sila. Hai. Okay. Jadi untuk pemilihan untuk jawatan kita ini nanti, dan saya dan Fai ada berbincang untuk setiap untuk pembagian jawatan itu mengikut drop. Jadi yang EJK tertinggi bagi pada grup 1 dan semua EJK itu kita letak dalam grup 2, grup 3 macam tu. Dan untuk jawatan yang EJK tertinggi itu semua orang boleh volunteer lah. Ada slide nak di-share ke, Olivia? Ada madam. Saya nak tulis nama mereka yang mau mencalonkan diri untuk jawatan tertinggi nanti. Alright. Okey, sila. Okey. Tapi Olivia, suara you kecil sangat sebab ada yang tak dengar. Saya pun tak dengar sangat. Kejap madam. Dapat dengar ke madam? Testing, cuba testing. Okey ke Olivia? Fai boleh bantu Fai? Okey, dapat dengar ke madam? Boleh. Kawan-kawan lain boleh dengar? Boleh. Dapat tengok ke slide saya ni? Dapat. Yang ada grup 1, grup 2 macam tu? Tak ada. Tak Saya ada. Tak ada. Okey, kalau macam tu kita teruskan dulu sebab mungkin line saya tak kuat madam. Okey, untuk jawatan Okey. untuk Alright. jawatan yang tertinggi itu ada sesiapa nak mencalonkan diri? Sebab saya nak bagi peluang untuk rakan-rakan lain untuk tunjukkan potensi mereka. Olivia, okey, dapat tengok. Tadi saya tak dapat tengok. Oh, okey, sorry. Ini kan? Yang word ni. Ya. Okey. Ada siapa nak mencalonkan diri kah? Boleh calonkan orang lain. Boleh mencalonkan diri setiausaha? Setiausaha Fitri. Ya. Untuk kalau macam tu kita cuba untuk ada yang mencalonkan diri untuk jadi bendahari. Yang bendahari ni kita perlu yang jaga duit macam tu. Yang macam tu lah. Ada? Saya boleh. Siapa tu? Dayang? Ya, Dayang. Ada yang nak lagi ke mencalonkan untuk bendahari?
Adakah ada? Untuk setiausaha tu kalau boleh 2 orang juga kan, sebab nanti Oh, mungkin boleh bagi tugas seorang kertas kerja, seorang nanti in term of surat menyurat, documentation kan. ya. Okay. Pandangan Ada saya lah. lagi kah? Olivia, Untuk siapa tu? saya, Siti Nursafikah. Kalau saya volunteer jadi setiausaha boleh tak? Untuk yang Setiausaha. kedua. Okay. Okay. Jadi ada lagi kah nak bantah untuk yang setiausaha ini? Saya rasa semua setuju kan untuk yang setiausaha ni? Setuju. Setuju. Benar hari ni? Ada yang nak kah? Ada yang nak lagi? Setuju. Cukuplah seorang. Cukup. Okay, kalau tu macam tu kita bergerak ke pengarah dan timbalan pengarah. Ada siapa nak ambil kah? Ada ke? Ya, siapa tu? Ibnu. Boleh. Ada lagi? Kalau ada 2 orang yang nak timbang dalam perkara, kita perlu buat cabut undi. Suara macam tu. Undi suara. Ada yang lagi nak timbang dalam pengarah kah? Jennifer. Sekejap ah. AJK. Oh, boleh. AJK para media ni dia post kat media sosial semua aktiviti kita macam tu. Untuk setiap AJK ni nanti setiap AJK ni akan ada seorang ketua. Lepas tu untuk lebih senang yang AJK tertinggi ni berkomunikasi dengan ketua tu, lepas tu ketua tu akan berkomunikasi dengan ahli-ahli mereka nanti. Kita akan lantik setiap ketua untuk setiap AJK juga. Yang ni buat poster apa semua kan. Ya. Lepas tu post kat Instagram, Facebook semua. Boleh kalau tak nak calon diri sendiri, boleh calon kawan yang lain ya. Kalau nak cepat balik kelas ni tak sampai tak melajak-lajak terlebih pukul 6, calonkan diri. Ya, calonkan diri. Okey, calonkan diri boleh, calonkan kawan boleh ya. Hai Olivia, saya nak volunteer diri jadi AJK Ahli Jawatan Kuasa Publicity dan Media. Dayang? Jelas. Dayang Aimi Najiah. Aimi. Saya tulis nama singkat dulu lah. Nanti saya Tulis Aimi je. tulis nama penuh. Aimi, okey. Lepas tu saya nak calonkan Elvina ambil Publicity dan Media juga. Abina? Elvina. E-L. Jennifer. Okay, Jennifer nama dia dah masuk ke tadi? Publicity. Sudah. Kemudian Jennifer apa? Dia nak calonkan Alia Syahira, Nurul Alia Syahira. Calonkan diri. Okay, good. Okay. Siapa ni? Chelsea Shah. Dia nak Chelsea. tugas-tugas khas. Tugas-tugas khas tu macam mana? Dia Tugas akan khas macam Okay, teruskan. kalau ada AJK lain perlu bantuan, korang boleh bantu mereka. Kemudian dia akan bantu kalau ketua tak dapat dan sebagainya, dia akan cover tugas, and then satu lagi uruskan yang lain-lain lah dalam setting dan sebagainya lah. Okay.
Kita tengoklah kalau tugas khas tu tak perlu ramai orang, then kita adjust balik lah ya, Olivia. Okay. Saya lah calon untuk tugas khas Nur Hazrin. Nur Hazrin. Tugas khas tu boleh jadi MC nanti, boleh jadi moderator, ya. Kalau kita buat online ya. Boleh buat registration, pendaftaran peserta, sediakan link ke, borang ke, boleh bantu uruskan pemberian cenderahati kepada agensi, kepada para peserta. Itu juga tugas-tugas hal lah ya. Okay. Seorang lagi, Sheila. Untuk tugas khas ni kah? Ya. Siapa nama tadi? Sheila. Kejap. Okay. Olivia, boleh saya cadangkan diri jadi AJK tugas khas? Saya Jess Mary. Just Mary. Share screen kah? Sebab kami tak nampak apa-apa. Ya, saya share screen sekarang. Oh, start. Kamu lag Olive? Protokol. Ya, sebab line slow sangat. Yang jawatan atas ni tak ada ke yang... Masih lah. Protokol dapat hubung. Ada yang tertinggal ke? Saya tengok putih saja. Olivia, boleh saya cadangkan diri saya untuk AJK protokol dan perhubungan? Siapa tu? Syafiqah. Okey. Ada yang tanya kalau AJK teknikal, logistik dan keselamatan tu macam mana? Okey, sekarang ni kita masukkan dulu dalam AJK, kemudian kita akan tengok apa projek yang you all nak buat. Kalau katakan program yang diadakan ni secara webinar ataupun secara atas talian, maka kebanyakannya memerlukan teknikal. Sebab logistik ni, logistik tu kalau dari segi pengangkutan dan sebagainya lah. Keselamatan tu kalau kita ada buat camp dan sebagainya ya, kita nak membawa peralatan dan sebagainya ke tempat-tempat berkenaan, memang AJK logistik dan keselamatan bertugas. Tapi dalam nanti depend dengan you all nak buat projek apa, nak buat program apa. Kalau kita buat secara atas talian, AJK teknikal memainkan peranan penting, termasuklah penyediaan link, make sure semasa webinar online itu berjalan dengan lancar ya. Kemudian yang part-part macam ni lah, yang jadi cameraman, yang nak jadi uruskan kompilasi gambar-gambar, nak buat video nanti dan sebagainya ya. Yang tu saya buka kepada semua nanti ya, nak masukkan task apa di bawah masing-masing selain daripada slide yang saya telah kongsikan. Boleh Alif ya? Boleh faham Alif? Alif bertanya kat sini, boleh faham ya? Okay, thank you Alif. Bagus tu, bagus bertanya ya. Fai dengan Olivia boleh juga tengok chat kan? Dekat kalau Olivia tengah sibuk naik kat sini, minta bantu Fai juga tengok chat kawan-kawan dekat sini, alright? Okay. Thank you. Sofia Singal dia nak calon diri jadi AJK protokol dan perhubungan.
Okey, sudah. Atira pun sama. Okey. Okey, media sosial, adakah kita perlu akaun khas ataupun gunakan media sosial sendiri? Okey, yang pertama kita akan menggunakan media sosial rasmi Facebook Pusat Pembangunan Pelajar. Kalau kita ada buat webinar di mana-mana ya, kita akan bawakan. Satu lagi, of course, kita akan publish gunakan media sosial sendiri sebab setakat ni kita tidak ada media FB, kita tidak ada untuk Me Within Me, Telegram ke TikTok ke IG, tapi boleh difikirkan. Cuma Telegram kalau untuk yang bukan permanent kan ataupun WhatsApp tu bolehlah kita buat ya, wujudkan. Cuma media sosial dari segi FB-nya, dari segi IG, Instagram ya dan sebagainya so far tidak ada. So untuk kelas ni saya terbuka kepada you all dan bila kita dah habis kelas dan sebagainya, kalau kita tak nak guna lagi kita boleh close that group lah untuk media sosial ya. Boleh jawab Alia? Nurul Alia? Faham ya? Alif nak calon tugas khas. Tugas khas ni saya rasa boleh kurangkan ke ni Olivia? Bagi Macam 4. mana? Ya, 4. Nanti yang satu tu kena masuk kepada jawatan Yang kuasa mana aktiviti yang dan latihan. yes. Jawatan kuasa aktiviti dan latihan tu kena mungkin banyak jugalah ya. Ya. Kita tengok balik. Kalau depend lah pada you all. You all nak buat secara online, jawatan kuasa teknikal tu pun boleh kurangkan. Okay? Saya open ni. Kita ada masa lebih kurang setengah jam lagi dalam kelas ni. Tak ada masalah. Jangan berebut-rebut. Kalau tak habis dekat sini, kalau boleh habis dekat sini dulu. And then kita akan perincikan, detailskan dalam grup WhatsApp. Boleh kan? Nanti Boleh. bila you all dah buka nanti untuk discussion by group ni, discussion dulu dalam grup tu, itu pun dah boleh dimasukkan dalam jurnal refleksi tu. Yang perbincangan kecil tu. Boleh ya? Olivia faham ya? Boleh. Okey. Teruskan. Yang pengarah ni tak ada yang mencalonkan diri ke? Pengarah. Siapa nak Calon calon? pengarah. Olivia, Okey. saya calonkan jadi pengarah boleh? Okey, boleh. Apa tu? Tes. Nur Haina. Hai. Nohaina. Right. Masukkan. Okey, sudah. Dah. Hai Olivia. Hello. Siapa tu? Fajrina. Okay. Fajri. Saya mau cadangkan diri untuk jadi AJK Technical. Teknikal. Ya. Boleh. Okay, thank you. Hai Olivia. Jadi saya apa tu? Saya Atila. Saya nak cadangkan diri saya untuk AJK Protokol dan Perhubungan. Sebab saya rasakan sebab aktiviti kita ni nanti mungkin lebih kepada online. Jadi saya rasa kita perlu kurangkan protokol dan perhubungan ni. Oh, okay. Masuk sini. Aktiviti dan latihan. Saya dan 5 pun masuk sini nanti. Olivia. Hmm? Kelvi nak calonkan jadi AJK Technical dan Logistik Keselamatan. Siapa yang seorang tadi tu? Yang seorang tadi, siapa tu? Untuk yang teknikal tadi. Yang Nur. Ayaka. Lupa. Fajrina. Fajrina. Ya, Fajrina. Fajrina boleh tulis ke kat chat? Tulis je lah FAYY. FAYY. Ya, okay. Sama saya mau cadangkan Aisyah.
jadi teknikal. Aisyah. Ya, Okey, Aisyah. sudah. Okay, thank you. Hai Olivia, saya Yang Syamil. apa tu? Kamil masuk kat Ah, aktiviti. saya nak calonkan diri. Apa yang kosong lagi ya? Bendahari dah ada kosong kah? Ya, sudah. Bendahari. Masuk kat Bendahari aktiviti, masih kosong kah? Boleh. aktiviti ni. Boleh. Okey, siapa tu tadi? Syamil. Baik. Okey. Hai Awang, Olivia. awang masuk kat. Okey, hai. Saya ni? Felicia. Boleh saya calonkan diri nak jadi AJK aktiviti dan latihan? Okey. Apa tu? Siapa Ya. nama tadi? Felicia. F-Y. Felicia. F-E. Okey. Thank you. Public City. Kejap. Seorang lagi. Hello Olivia, AJK apa lagi tinggal? Yang aktiviti lagi masih tinggal. Apa tu? 1, 4. Kita ambil AJK yang tinggal lah. Apa tu? AJK publish, apa? Media activity. Ambil je lah. Itu je tinggal kan? Ya. Okey lah. Okay. Yang tugas khas ni saya akan masukkan kat aktiviti ni nanti. Seorang lagi. Itu 9 orang saja kat sini. Tujuh orang lagi. Olivia, yang AJK activity ada seorang kosong kan? Ya. Nur Syafiqah cakap dia nak calonkan diri untuk AJK activity. Syafiqah. Syafiqah. Sebut. Okey. Q kan? QAH. SYAFIKA. Okay. Ada 2 orang ke Syafiqah? Ya, kalau tak salah 4 orang yang nama Syafiqah dalam kelas ni. Nur Syafiqah. Ada 3 kan? Kalau tak macam ni kan kita dah ada WhatsApp group kan. Setiap Syafiqah tu nanti kan boleh kamu send benda ni dalam WhatsApp group juga kan? Sebab kita orang tak nampak sekarang ni putih dia screen kita orang. Nanti saya share kat OneDrive, nanti korang boleh edit sana. Okey. Ataupun kita orang terus chat kamu personal kan untuk beritahu boleh. Zuna. Okey, kasih Olivia. Sebab ada 7 orang lagi yang belum. Sinanya ada 6 orang lagi. 6 orang. Hi Olivia. Hello. Ya, hai. Hai, saya nak tanya, saya dah ada jawatan tak? Saya Atila Zon. Atila kat protokol dan perhubungan.
Oh, okey. Terima kasih. Okay. Olivia, AJK tugas-tugas khas dah penuh ke? Tugas khas seorang lagi. Okey. Olivia, apa lagi ya AJK yang masih kosong? Kejap ah. Technical masih kosong. JC Peggy. Saya Hello? nak calonkan diri jadi AJK JC. technical lah kalau macam tu. JC sudah penuh JC. Hello? Hello. Nak tanya, saya dah ada masuk AJK tak? JC kah? Tak. Aziawani. Aziawani. Sekejap. Ada. Kat protokol dan perhubungan juga. Okey, terima kasih. JC. Sudah penuh JC. Yang kat protokol tu. Tapi protokol macam perlu kurangkan sikit. Masuk kat technical nak ke JC? JC masuk technical, AJK technical. Hai Olivia. Saya Amanda. Ada lagi kosong? Amanda masuk kat ABT dan latihan nak kah? Boleh. Thank you. Okay. Okay. Ada lagi kah? Fai, ada lagi ke Fai? Sekejap. Evina Evina? sudah ada. Dah. Sudah. Kat publicity juga. Evina kat AJK sudah yang kat publicity. Evina nak tukar ke? Oh, sudah penuh. Sorry apa tadi? Evina kat tu tadi. Publicity kah? Kat publicity. Ya. Okey, boleh. Yang publicity itu juga. Yang publicity tadi Elvina anak Daniel. Oh, bukanlah. Saya Belina. Sebab tadi lost Belina. connection, saya tak sebab tadi lost connection, so saya tinggal. Kalau tu tak ada yang kosong sampai technical saja. Okay, kalau macam tu yang tinggal nanti kita tambah kad yang kosong. Sebab kita perlu banyakkan kad yang aktiviti juga nanti. Okay, untuk setiap ahli jawatan kuasa ni, kita akan ada ketua untuk setiap ahli ni. Ketua untuk setiap kumpulan. Ketua ni nanti mereka akan buat satu grup dengan pengarah ni, dengan yang mereka semua ni yang AJK tertinggi. Nanti mereka akan bagi tahu inform kita semua. Ketua ni untuk jadi penggerak lah, penggerak untuk setiap ahli kumpulan. Hello. Oh. Madam.
Madam. Apa yang Imran nak cakap? Beza. Contoh macam untuk Okey. Projek khas berbeza dengan Carnival Co-Curriculum. Projek khas, you all kena buat program ni by group kita lah. Carnival nanti dia akan ada tema, kemudian dia akan adalah program yang dia minta setiap subtrust ya, setiap subtrust termasuk kita buat nanti. Jadi yang tu maklumat dia setakat ni belum ada, tapi maksudnya program tu adalah berbeza. Jelas eh? Jelas eh? Okey. Satu lagi, untuk projek khas, kita boleh pilih agensi atau organisasi mana-mana. Tapi untuk Carnival CoQ tu dia melibatkan semua pelajar-pelajar yang ambil CoQ semester ni dan melibatkan warga Unimas lah, warga pelajar di Unimas. Macam tu. Jelas eh? Jelas, Madam. Alright, okay. Fokus dulu projek khas eh. Fokus dulu projek khas. Madam, kita perlu cadangkan ke aktiviti untuk projek khas ni nanti. Sekarang. Boleh. Nak cadangkan nak buat program apa? Macam tu ke? Ya. Ya. Teruskan. Nanti ahli jawatankuasa tu nanti perhaluskan, share dengan saya. You all boleh adakan mesyuarat ataupun perbincangan dalam grup you all nanti. Di luar waktu kuliah ya, mungkin sebelah malam ke dan sebagainya, tapi make sure kongsikan dalam grup, kongsikan link Zoom kalau ada dan sebagainya, link online yang you all nak buat discussion apa semua nanti sebab kalau kita bincang dalam kelas memang tak sempat ya, sebab masa kita pendek. Jadi dia boleh buat di dua kelas perbincangan berkenaan. Dan begitu juga di kalangan AJK nanti sebab saya bagi contoh nak sediakan kertas kerja dan sebagainya, you all kena sit down apa nak di input dan sebagainya ya. Jadi yang tu memang kena masuk dalam logbook yang mingguan tadi ya, yang ada perjumpaan dan sebagainya. So faham ya maksud saya ya. Jadi kalau sekarang ni mungkin tak sempat kalau kita nak discuss detail siapa jawatankuasa, nanti Olivia dengan Fai kongsikan dalam kongsikan nanti dalam grup WhatsApp kita, and then adakan perbincangan lanjut lah lebih details. Sekarang ni mungkin open dulu nak buat projek apa Okey, sekarang ni saya nak mencadangkan untuk kita buat suatu talk mana kita menjemput native speaker. Seperti yang saya bercadangkan nak menjemput Miss Malisa Sahari. Itu pembaca berita TVS. Kita bawa tajuk Present Yourself. Contoh macam tu. Apa target group you all? Target group kami non-Unimas dan Unimas juga. Student Kita target Unimas. 100 student Unimas dan yang bukan Unimas juga. Kita boleh buat collab dengan fakulti lain nanti. Kalau. Okey. Itu cadangan sajalah. Ya, cadangan saja. Sebab nak tengok juga ke lapangan Miss Malisa nanti. Present yourself Ya, sebab dia kan ada berkaitan dengan tajuk kita Me Within Me juga. Cara nak present diri kita. Alright.
bagaimana kita nak develop kita punya bakat, potensi yang ada dalam diri kita. Satu cadangan yang bagus, target group dia pelajar UNIMA selain daripada pelajar YOH, dan kita open kepada pelajar-pelajar lain juga. Maksud saya mungkin boleh jemput UiTM ke, Politeknik ke dan sebagainya kan. Yang tu yang penting. Okey, boleh? Boleh dipertimbangkan, tapi saya masih terbuka saya masih buka. Sebab nanti kita kena sediakan proposal berkenaan dengan program ni ya. Okey. Ada yang mencadangkan aktiviti lain ke? Tapi setakat ni kita hanya dapat jalankan melalui online saja, atas talian saja. Ya, sebab ramai yang masih berada di rumah masing-masing kan. Okey, yang lain? Berapa jam talk tu nanti? Kena ambil kira Lepas tu berapa kita nak bagi, kalau 2 jam. Dia macam buat mini forum pun boleh. Webinar tu kan dia macam ada moderator. Mungkin kalau saya lontarkan idea, kalau semata-mata satu sahaja webinar tu, okey, sebab dia tak boleh 2 jam macam tu terus settle lah projek you all. Tak, dia at least dia half day. At least dia half day. Maksudnya pagi tu, okey, mungkin ada program apa ke, pengisian apa, ataupun 2 jam slot berkenaan, apa pengisian dia. Dia macam ala forum, ataupun kita jemput 2 panel. 2 panel, maksudnya selain daripada Miss Melissa tadi, kita cari lagi seorang lah, yang profesional, yang mungkin boleh bercakap tentang macam mana kita boleh meningkatkan soft skill diri kita ke apa dan sebagainya, which is, jadi kita ada 2 slot lah. Contohnya saya bagi contoh sajalah, pukul 9 registration, and then 9 sampai, lepas tu 9 sampai pukul 9 sampai 9.30 registration ke, more or less gitulah. And then 9.30 majlis bermula sampai pukul 9 sampai pukul 10 talk daripada panel yang pertama, and then pukul 10 sampai pukul 11 panel yang kedua. Lepas tu sesi Q&A macam tu. Itu berbaloi. Kalau kita simput seorang saja 2 jam, and then kita rasa projek kita dah settle, kebimbangan saya nanti bila kita sediakan kertas kerja, nanti dia reject sebab macam credit hours dia macam tak cukup. Jadi cadangan tadi, idea tadi sudah cantik, tertakluk kepada masa Miss Melissa, and then at least tambah lagi lah 1 panel, cari panel apa yang boleh kita jemput ya. And then dekat situ nanti mungkin dia kita kena cari tema lah, cari tajuk tadi memang dah okay, how to present. Tapi topik untuk each panel tu nanti kena betul lah, ataupun you all nak buat macam ala-ala forum. Tanya soalan jawab macam tu. Boleh juga. Tapi kita buat perkongsian lah. Panel pertama, panel kedua, baru dia berbaloi. Faham maksud saya? Faham, madam. Idea tu boleh diterima, tapi kita masih lagi buka ya, sebab kita ada seminggu ya untuk sediakan paperwork. Kalau ini projek yang you all buat, jadi dia memang totally different daripada projek sebelum ni, tapi idea dia still dekat situlah, still lagi boleh dipakai. Contoh paperwork yang saya ada tu pun still lagi boleh you all pakai, format dia dan sebagainya. Saya akan bagi supaya you all tak nanti macam mana nak buat ni, macam mana nak buat. Tapi konten dia, pengisian dia dan sebagainya, of course dia akan different. Right? Yang tu jangan risau. Siapa jadi SU, penolong SU tadi, no worries.
saya bagi format tu. Saya bagi contoh paperwork saya yang lepas. Right? Okay, Olivia. Itu boleh difikirkan ya. Yang lain? Okay, Madam. Yang lain ada idea ke? Senyap je ni. Mungkin belum ada idea ke, Madam. Apa tadi Syamil? Apa dia? Syamil ke siapa? Haikal ke? Amirul ya, Amirul. Ada idea Amirul? Tak ada kan? Okay. Macam ni, kita dah ada idea tadi nak buat webinar online. Kita dah ada more or less tajuk dia, how to present yourself. Apa tadi Olivia? Present yourself. Present yourself. Present yourself. Kita ambil dulu tu, tapi perhaluskan lagi, cari something tajuk tu add on yang catchy. And then in term of panel jemputan tadi, you all kena add on lah, tak nak seorang saja. At least kita ada jemput yang lain supaya program you all tu more or less pagi sampai pukul 11, pukul 12 lah. Jadi dia berbaloi sikit lah. Macam tu. Faham maksud saya? Maksudnya ada 2 pengisian gitu. And then, dan saya cadang sebab dah dekat pukul 6. So saya cadangkan, siapa pengarah program ya? Haina. Okay. Haina pun belum bercakap apa-apa lagi. So saya cadangkan ketua kelas. Olivia nanti jadi apa ni? Timbalan ke Olivia? Saya kat itu aktiviti dan latihan, Madam. Oh, okay. Alright, tak apa. It's okay sebab status you sebagai ketua kelas tu still ada dekat situ. Untuk project hubs, memang kita akan sit down juga. Olivia kena sit down jugalah dengan pengarah projek, Haina, dengan isu semua. So saya cadangkan macam ni. Lepas ni kena discuss, pengarah kena ambil alih tugas Olivia lepas ni untuk menggerakkan kerja sebab dia memberi cadangan idea, tapi mungkin pengarah nanti dengan rakan-rakan yang lain pun ada cadangan idea yang lain. So selepas daripada kelas hari ni, esok ataupun hujung minggu ke macam mana, you all create group discussion in details. So buat perbincangan dan sebagainya. Make sure add on saya sekali, kongsikan link dan sebagainya yang kita boleh masuk dalam discussion. Saya takkan interrupt apa-apa dan sebagainya because this is project you all. Berjaya melaksanakan, then you deserve to get 40 marks from this program. Kalau present proposal, dia reject, tak dapat dan sebagainya, then we have to cari idea lain, usaha lagi cari bagaimana dan sebagainya sehingga kita berjaya merealisasikan. Tapi it's good, sudah ada idea, so kita sudah ada jawatan kuasa, so perhaluskan. So saya akan tunggu dalam minggu ni dan suppose minggu depan dah kena sebelum 6 hari bulan tu ke? Sebelum 6 ataupun 7 hari bulan tu kena submit paperwork tu dulu kepada saya. Saya akan tengok nanti malam ataupun esok. Remind saya ya. Ketua kelas bantu juga ya, pengarah bersama remind saya untuk dapatkan contoh format proposal yang saya akan kongsikan, termasuk proposal untuk projek yang pernah dibuat SEM lepas. Boleh faham Faham, Madam. Boleh. Okay, so tahniah semua di atas pelantikan. Mungkin ada juga nama yang tercicir ke apa dan sebagainya. So boleh tengok semula. Jadi saya tak nak panjangkan kelas kita pada petang ni. Saya menunggu update daripada you all untuk perbincangan yang lebih details. Untuk come out dengan proposal draft yang pertama sebelum kita submit. Dan seterusnya kita akan laksanakanlah gerak kerja kita untuk projek khas kita. So semua clear ya? Madam. Ya. Nanti contohnya kan kalau macam ada yang lain, ada idea lain yang
Diorang nak cadangkan lepas kelas ni masih boleh cadangkan ke madam? Boleh. Boleh buat perbincangan dalam grup WhatsApp ya. Tak ada masalah. So sekarang ni saya serahkan projek khas ini kepada 3 key person dekat sini dulu, iaitu pengarah, ketua kelas dengan penolong ketua kelas. Okey, aktifkan grup kita untuk discussion. Malam nanti dah relax-relax ataupun esok tiba-tiba ada cadangan lain yang rasa nak propose, tak ada masalah. Dalam masa sehari dua ni kita propose, cari idea sampai kita dapat persetujuan bersama apa projek khas yang kita buat, then get ready for our proposal untuk kita bentangkan ya. Minggu depan kita bentangkan draft dulu, until the final kita hantar kepada pihak PPP. Right? Boleh ya Fai? Olivia boleh? Boleh madam. Siapa tadi? Siapa tadi? Pengarah? Siapa? Saya Haina. Haina. Okey, boleh jelas ya? Boleh jelas. Ya. Tapi jangan rasa ada kecil hati kalau idea dia ditolak dan sebagainya. Inilah perbincangan kan, kita nak kata sepakat semua. Right? Okey. Itu saja daripada saya. Selamat berbincang. Semoga kita mendapatkan kesepakatan dan berjaya melaksanakan program yang kita rancang. Sekian saja untuk kelas hari ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh message dalam grup ataupun personal WhatsApp saya lah. Right? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Olivia, guide our class, Fai dan semua. Okay. Thank you madam. Take care. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Ada siapa-siapa yang belum